dasar gaji progresif dilaksana berperingkat. Pakej 5G Rahmah tawar telefon pintar serendah RM240. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cadangan dasar gaji progresif akan dibawa ke Kabinet untuk memperhalusi mekanisme pelaksanaan secara berperingkat. Seterusnya meneroka keperluan bagi memperuntuk dana sebagai insentif berdasarkan kedudukan kewangan kerajaan serta keperluan dasar. Perdana Menteri yang mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTAN memaklumkan dasar gaji progresif mampu menjadi anjakan ke arah pemulihan pasaran pekerja. Ia supaya gaji dapat dipertingkat dengan lebih konsisten dan pengagihannya lebih seimbang. Inisiatif itu antara reformasi pasaran pekerja untuk pastikan mereka tidak terbeban dengan kos sara hidup. Selain dapat menikmati pekerjaan dengan gaji bermaruah, dasar berkenaan yang bersifat sukarela berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti merupakan pelengkap kepada dasar gaji minimum. Sesi ribat urus dan tinjauan awal menunjukkan 62% pekerja serta 80% syarikat menyambut baik cadangan itu. Perdana Menteri turut menegaskan isu gaji perkara pokok yang tidak boleh diabaikan lagi. Beliau beri jaminan pendapatan pekerja Malaysia akan ditingkatkan kepada 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Ini perlu memandangkan peratusan pendapatan pekerja telah berkurang daripada 37.2% pada 2020 kepada 32.4% pada 2022. Berdasarkan laporan statistik upah pekerja sektor formal suku pertama 2023 yang dibentang minggu lalu, lebih 2 juta pekerja Malaysia masih berpendapatan bawah RM2,000 sebulan. Situasi itu lebih membimbangkan buat golongan muda berumur 20 hingga 24 tahun apabila gaji penengah mereka hanyalah RM1,682 sebulan. Baik, pembentangan kertas putih berkenaan dasar gaji progresif akan dilaksana dalam sidang khas di Parlimen September ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia akan menjadi dasar pasaran buruh yang mampu menaikkan gaji pekerja secara sistematik. Menerusi hantaran di Twitter, jelas beliau dasar gaji progresif akan menjadi langkah pertama untuk mereformasikan struktur gaji rakyat. Tujuan dasar gaji progresif juga adalah jelas memandangkan isu berkaitan gaji telah berlarutan untuk tempoh yang lama. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata beberapa perkara perlu diambil kira agar model pelaksanaan dasar gaji progresif bersesuaian dengan keadaan semasa negara. Perkara-perkara yang perlu dikaji secara teliti. Kita juga tahu sebagai contoh di Singapura, kajian telah dilakukan selama 5 tahun berkaitan dengan progressive wage, dan apabila mereka melaksanakan, mereka hanya memilih 3 sektor saja untuk melaksanakan progressive wage. Tetapi hari ini ada banyak cadangan-cadangan yang telah cadangan-cadangan yang membina bagaimana kita boleh mewujudkan satu model progressive wage yang sesuai dengan negara kita. MTUC pula menyifatkan dasar gaji progresif sebagai kesungguhan kerajaan menambah baik kehidupan pekerja. MTUC menyokong penuh keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTAN mengenai pelaksanaan dasar gaji progresif. MTUC memuji langkah kerajaan yang mencadangkan dasar gaji progresif kepada keseluruhan pekerja di Malaysia. Kesungguhan kerajaan untuk membantu pekerja menjalani kehidupan yang baik pada masa kini dan masa akan datang adalah manifestasi kepada kerajaan madani. Berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memperkenal pakej 5G Rahmah sempena Bulan Kebangsaan. Menterinya Fahmi Fadzil berkata ia merupakan pakej perkhidmatan internet yang menawarkan harga lebih murah berbanding pakej sedia ada di pasaran. Jelas beliau, menerusi kenyataan, pengguna bakal menikmati harga telefon pintar 5G serendah RM240. Ia bersekali dengan pelan data sebanyak 6
60GB pada harga RM60 sebulan. Bagi golongan B40 pula, 100,000 pelanggan terawal akan menikmati harga telefon pintar serendah RM120. Pakej berkenaan akan berada di pasaran bermula 31 Ogos dengan kontrak langganan 24 bulan. Ia turut menawarkan tempoh waranti 2 tahun. Harapan saya semoga bila dapat peranti tu golongan yang kurang berkemampuan boleh orang kata dia boleh memanfaatkanlah peranti yang diberikan oleh YB tersebut. So dia sedikit sebanyak dapat membantu dalam diorang mencari maklumat ke untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga ke. Dari segi ini juga kita dapat melancarkan proses-proses yang kerja kita harian, termasuk dapat membantu rakyat dengan lebih cepatlah dan lebih mudah. Bukan secara peribadi je, untuk kerja pun dia akan bantu jugalah. Mestinya memberikan sedikit kelegaan kepada pejabat awam untuk melalui hari-hari dan juga menggunakan apa yang telah pun diperkenalkan sendiri oleh pejabat awam. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada pihak kerajaan yang terus-menerus memberikan bantuan kepada pejabat awam terutamanya. So media selalu guna dengan internet yang current update semua. So kita memang nak 5G untuk cepatkan beri maklumat kepada orang awam. So ini inisiatif yang sangat bagus yang kerajaan amalkan. So thank you. Selain itu, insentif postpaid Rahmah Penjawat Awam turut diperkenal. Semua penjawat awam bakal menerima rebat RM10 sebulan untuk mana-mana pakej postpaid sedia ada. Pakej itu juga akan berkuat kuasa mulai 31 Ogos. Kita memang memerlukan benda-benda seperti ini dengan komitmen yang tinggi, dengan keluarga, dengan bermacam-macam yang kita hadapi sekarang. So, pakej ni banyak membantulah untuk kita dari segi kewangan semua. Seperti penerbit rancangan tu, kerja-kerja seperti memuat naik footage-footage yang sedia ada yang telah untuk dibawa kepada HQ, kita selalu menggunakannya dalam kadar yang besar ataupun dalam kadar file yang sangat besar. Jadi pakej untuk dan insentif yang sebegini amat diperlukan oleh pekerja-pekerja kreatif di lapangan. Ia memberikan penjimatan yang amat besar kepada kami. Di zaman ketika wang adalah segala-galanya dan kami memerlukan banyak perbelanjaan. Amat diperlukanlah pada zaman-zaman sekarang ni sebab penggunaan internet untuk akses ke YouTube ke Facebook ke dan untuk urusan kerja pun memang amat diperlukanlah. Ya, ini pula berita baik untuk golongan veteran ATM tidak berpencen. Bantuan sara hidup BHH RM300 sebulan akan dibayar pada usia 60 tahun berbanding sebelum ini dinikmati pada usia 80 tahun. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali memaklumkan bayaran dibuat mulai September ini. BHH ini memberi faedah kepada 41,970 veteran ATM tidak berpencen melibatkan implikasi kewangan tambahan RM151.1 juta setahun. Dan dalam pada itu, Tan Sri Mohd Zuki turut memaklumkan kajian skim saraan perkhidmatan awam akan menilai secara keseluruhan aspek perkhidmatan penjawat awam. Ia meliputi saraan, pembangunan organisasi dan pengurusan bakat. Jelas beliau, buat permulaan, kajian akan memberi penekanan kepada kemampanan saraan penjawat awam. Ia bagi memastikan upah, gaji dan allowance setimpal dengan tanggungjawab serta seiring dengan peningkatan kos sara hidup. Sementara kajian itu diteliti, kerajaan komited membuat penambahbaikan termasuk kemudahan allowance untuk dijadikan sebahagian daripada pembentangan belanjawan madani. Sesi Libat Urus Belanjawan 2024 yang berlangsung sejak beberapa minggu lalu memfokuskan penekanan terhadap usaha memperkasa ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia akan lebih bersifat inklusif dengan pelibatan sektor awam dan swasta serta badan bukan kerajaan. Ya, kita dalam Libat Urus Belanjawan ini kita ingin memastikan kumpulan yang kita panggil untuk memberikan segala pandangan itu
hendaklah dalam pengetahuan mereka, dalam maklumat mereka, kita ingin melaksanakan apa yang dipanggil sebagai ekonomi madani memperkasa rakyat. Dan ekonomi madani ini tujuannya ada dua. Ya. Yang pertama adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia, dan yang kedua untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Tambahnya, kerangka ekonomi madani dilaksanakan dengan mengambil kira kemampuan jumlah perbelanjaan mengurus sebanyak RM289.1 bilion yang telah diperuntukkan dalam belanjawan 2023. Pelaburan oleh syarikat Infineon Technologies AG dari Jerman merupakan pelaburan tambahan bagi memperluas operasinya di Malaysia. Syarikat pembekal semikonduktor itu mengumumkan pelaburan tambahan bernilai RM25 bilion untuk membina loji fabrikasi silikon karbida terbesar dunia terletak di Kulim. Jelas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia bukti kestabilan dan dasar kerajaan dalam menyediakan persekitaran kondusif untuk pelabur. Kerajaan sekarang ini kukuh. Majoriti pun 2/3. InsyaAllah akan bertahan sehingga hujung tempoh. Jadi bila kerajaan sekarang buat dasar, insyaAllah dasar itu akan bertahan sehingga 5 tahun. Ini bukan cakap kosong. Pada suku pertama tahun ini, pelaburan yang diluluskan ialah RM71.4 bilion. Naik 60% berbanding suku pertama tahun lepas. Dia bukan 6%, bukan 16%, tapi naik 60%. Inilah bukti keyakinan pelabur kepada dasar-dasar di bawah kerajaan perbatuan. Jualan rahmah 2 kali sebulan dan trend tambahan sempena PRU DUN ke-15 dan cuti sekolah. Itu antara 10 inisiatif kerajaan perpaduan sepanjang minggu lalu. Saksikan. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali esok hari pengundian awal bagi PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu. Seramai 97,388 anggota polis dan tentera serta pasangan masing-masing di 6 negeri bakal mengundi. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, daftar pemilih yang akan digunakan adalah yang terkini, dikemas kini sehingga 21 Jun 2023. Bagi PRU DUN, seramai 49,660 anggota tentera dan 47,728 anggota polis bersama pasangan akan mengundi di 260 pusat pengundian awal yang mengandungi 377 tempat mengundi atau saluran. Bagi PRK Parlimen Kuala Terengganu pula melibatkan 1,362 anggota polis dan 35 anggota tentera bersama pasangan. 4 pusat pengundian dibuka di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Terengganu. Kesemua pusat pengundian awal bagi PRU DUN di 6 negeri dan PRK Parlimen Kuala Terengganu akan dibuka serentak pada pukul 8 pagi. Akan ditutup secara berperingkat mengikut kedudukan kawasan pusat mengundi. Di Kuala Terengganu, pusat pengundian awal pertama yang akan ditutup ialah bagi bahagian pilihan raya DUN Batu Buruk pada pukul 12.30 hari, diikuti DUN Bandar pada pukul 2 petang dan yang terakhir DUN Ladang pada 5 petang. Manakala bagi DUN Wakaf Mempelam, tiada pusat pengundian awal. PRU DUN ke-15 ini melibatkan 36 kerusi di Kedah, Kelantan 45, Terengganu 32, Pulau Pinang 40, Selangor 56 dan 36 DUN di Negeri Sembilan.
Pegawai serta anggota polis yang terlibat dengan hari pengundian awal esok disarang melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata mengundi merupakan hak yang diamanahkan kepada PDRM untuk ditunaikan. Beliau pada masa sama turut mengingatkan pegawai dan anggota yang terlibat dengan penugasan dalam tempoh kempen dan hari mengundi Sabtu ini agar melaksanakan amanah itu dengan penuh dedikasi dan berhemah. Warga PDRM diminta mengekalkan tahap profesional yang tinggi dan kawal emosi ketika berhadapan dengan sebarang bentuk provokasi. Kerajaan sangat komited merealisasikan segala tawaran yang terdapat dalam manifesto bagi PRU DUN ke-15 di Kelantan. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata segala usaha yang dilakukan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya, kita buka buku baru, kita tutup buku lama. Cuba kami sekali, cuba sekali. Dan saya akan memantau prestasi kerajaan baru ini sambil memantau prestasi adun-adun yang ada. Dan kita harap apa yang kita tawarkan ini dapat membuka minda pengundi-pengundi di Kelantan kerana kita juga memberikan peluang yang baik untuk pengundi-pengundi pertama kali dan pengundi-pengundi muda. Timbalan Perdana Menteri turut berharap semua tawaran berkenaan dapat membuka minda pengundi di Kelantan kerana ia turut memberi peluang terbaik kepada mereka. Calon dan parti bertanding PRU DUN ke-15 terus mempergiat aktiviti mendekati keseluruhan daftar pemilih di kawasan masing-masing. Isu tempatan yang menjadi tumpuan kempen antara yang diambil maklum calon. Di DUN Permatang Berangan, Pulau Pinang, isu tempatan menjadi tumpuan termasuk golongan pesawah. Calon BN DUN Permatang Berangan, Nur Hafizah Osman mengambil maklum masalah berkenaan. Calon BN DUN Negiri, Abdul Aziz Yusof pula mengakui hak dan kepentingan masyarakat asli di perkampungan yang terlibat dengan projek pembinaan empangan hidroelektrik harus dipelihara. Projek berkenaan bakal memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Pertembungan 3 penjuri di DUN Derga menyaksikan pelbagai kaedah digunakan calon. Calon Pakatan Harapan Tan Kok Yew yakin agenda pembangunan yang lebih sistematik dapat dirangka sekiranya kepimpinan kerajaan negeri dan persekutuan sealiran. Sementara itu, calon Perikatan Nasional Muhammad Amri meneruskan aktiviti turut turun padang bertemu pengundi. Kesihatan yang bertambah baik membolehkan calon BN DUN Rantau Datuk Seri Muhammad Hassan kembali meneruskan baki kempen dengan bertemu penduduk setempat. Merupakan adu rantau sejak 2004, Datuk Seri Muhammad ditentang calon Perikatan Nasional Rosmal Malakan pada PRU DUN ke-15. Prinsip pemerkasaan sektor pendidikan bawah kerangka ekonomi madani memberi keutamaan kepada akses pendidikan. Menteri Pendidikan Dr. Fadlina Siddiq berkata ia meliputi kemudahan pendidikan kepada semua kanak-kanak dalam pelbagai situasi, logistik dan keperluan termasuk masalah dokumentasi. Jadi saya ingin memberikan jaminan bahawa di mana saja anak kita berada, mereka akan tetap mendapat pendidikan. Jadi mereka sakit pun, mereka akan tetap mendapat pendidikan di hospital. Anak-anak di dalam pusat correctional tetap akan mendapat pendidikan. Kemudiannya anak-anak yang tidak ada dokumen, tiada warga negara dan juga dikenali sebagai anak-anak rentan, tetap akan mendapat pendidikan iaitu di bawah program Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Kita juga dalam konteks antara yang telah dilaksana sekolah dalam hospital selain sekolah model khas komprehensif K9 dan K11 bagi menangani masalah keciciran pelajar. Program keceriaan antara Kementerian sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2023 peluang buat penjawat awam pamer kecintaan dan patriotik kepada negara selain terapkan semangat berpasukan. Setiap kementerian akan dinilai berdasarkan 3 aspek yang digabung dalam hiasan bertemakan Hari Kebangsaan di premis dan ruang pejabat masing-masing. Ketua Setiausaha KKD Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa berkata, program keceriaan bermula sejak Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang diteruskan sehingga 16 September ini. Manakala tempoh penilaian akan diadakan dari 10 hingga 22 Ogos.
Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 turut memaklumkan acara sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini dijangka menarik sehingga 100,000 pengunjung. Kita tekankan, tapi semuanya menjurus kepada tema kemerdekaan lah. Okay. Yang kedua adalah kita akan bawakan persembahan aksi tempur wira yang akan dipersembahkan oleh wira-wira kita lah, Red Warrior Army daripada ATM. Kita juga akan adakan perjunan tepat dari segi panggung terjun oleh VET 69 daripada PDRM. Kita juga akan adakan demonstrasi unit anjing K9. Betul. Raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan mulai 25 Ogos. Lebih ramai golongan belia di Pelawar meneroka peluang dalam industri pasaran modal sebagai pelabur atau remiser. Pengerusi Suruhanjaya Security, Datuk Seri Awang Adik Husin berkata hanya 7% pelabur berusia bawah 45 tahun, manakala remiser dipelopori mereka yang berusia lebih 50 tahun. To attract young investors. They are more technology savvy and they understand each other better. I hope ASB can also teach some marketing techniques to our students here, as well as social skills, so they can have self-confidence in order to be young ambassadors of the capital market. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM meluluskan 57 permohonan hak trafik udara ATR pada suku kedua 2023 yang terdiri daripada 45 laluan udara antarabangsa dan 12 laluan domestik. Berasaskan tahun ke tahun, permohonan ATR meningkat sebanyak 87.5% pada suku kedua tahun ini berbanding suku kedua tahun lalu, menandakan momentum lebih kukuh dalam sektor penerbangan. Pengerusi eksekutifnya Datuk Seri Saripudin Kasim memberitahu Suruhanjaya itu telah meluluskan ATR untuk pelbagai destinasi baharu dan mewujudkan penyambungan kepada hub-hub penerbangan baharu. AirAsia dan syarikat subsidiari logistiknya Teleport telah menerima 16 ATR untuk laluan udara antarabangsa dan domestik, mewakili 28% daripada 57 ATR yang diberikan MEFCOM. Pada suku yang dikaji, Batik Air diberi kebenaran untuk melakukan penerbangan ke destinasi-destinasi terbaru termasuk Tashkent, Uzbekistan dan Okinawa, Jepun melalui Taipei. Manakala AirAsia X menerima ATR untuk menyediakan perkhidmatan laluan udara ke Almaty, Kazakhstan.